Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis yang ke-1083 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtama'a da'iyani faajib aqrabahuma baba fa in sabaqa ahaduhuma faajib alladhi sabaq. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dha'if. Maksudnya adalah daripada seorang lelaki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, apabila datang dua undangan secara bersama, maka diutamakan yang paling dekat pintunya, dan jika salah satunya datang lebih dahulu, maka utamakan yang lebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas kita cerita dah hukum kita datang ataupun hukum kita menerima jemputan ke walimatul urs. Jadi apabila ada orang buat jamuan perkahwinan, tiba-tiba dia jemput kita, apabila cukup syarat-syaratnya, maka wajib kita hadir. Kalau kita tidak hadir, maka hukum dia adalah berdosa, hukum dia adalah haram. Baik, sebagaimana hak yang kita cerita dah pada minggu lepas. Jadi kadang-kadang dalam satu hari tu, ada dua jemputan, ada tiga jemputan dalam satu masa ataupun dalam masa yang berbeza. Kalau ada dua jemputan, tiga jemputan, empat jemputan, kalau kita mampu pergi belaka, maka wajib kita pergi belaka. Kalau mampu pergi belaka lah, wajib kita kena pergi belaka. Contoh, jemputan yang pertama kampung sebelah, jemputan yang kedua dalam kampung kita, jemputan yang ketiga kampung bira kampung hak sebelah nu pula. Jadi kalau pak tepat pun, oleh kerana kampung kita dengan kampung sebelah bukan jauh, lepas tu jamuan perkahwinan pula dibuat start daripada pukul 11 sampai pukul 5 petang. Jadi dang kalau kita pergi belaka, maka ketika tu wajib kita kena pergi belaka. Baik, ini yang pertama. Yang keduanya, kita kata contoh zaman kita lah, ada dua jemputan tempat yang jauh. Hak yang ni sebelah, kita kata benda sebelah ke Pahang, hak ni sebelah Kelantan. Jadi hak jemputan yang pertama ni ke Mamang, jemputan yang kedua Jeretih. Jadi kita tengok dalam
Kak jemputan tu start daripada pukul 12 sampai pukul 4.30 je. Kalau kita pergi hok ke Mamang, maka tak boleh lah kita nak pergi hok Jeretih. Kalau kita pergi hok Jeretih, tak boleh lah kita nak pergi hok ke Mamang. Sekarang ni kedua-dua jemputan kepada walimatul urs, sekiranya tidak ada sebarang keuzuran dan kita mampu untuk pergi, wajib kita kena pergi. Dah nak pergi hok mana sekarang ni? Hok ke Mamang ke hok Jeretih? Di sini ada dibincang oleh ulama. Kalau kita tengok dalam hadis ni, walaupun hadis ni adalah hadis dhaif, tapi ulama melihat kepada apa yang disebut dalam hadis ini memang bertepatan dengan sandaran-sandaran dalil yang lain. Apa yang disebut dalam hadis ni adalah kita kena mendahulukan orang yang mula jemput kita. Kita kena mendahulukan orang yang mula jemput kita. Siapa hak yang di antara dua orang hak yang jemput kita jauh-jauh saat ni tu, hak mula jemput kita? Hak ni jemput 1 hari bulan, hak ni jemput 5 hari bulan. Maka kita mendahulukan hak yang mula jemput kita. Baik, tu cara dia, tu adab dia. Ni benda hak yang penting. Kita hak ni jemput kita, hak ni jemput kita, cukup syarat kita pergi. Nak pergi dua-dua tak ada masa. Baik, pergi satu, maka kena tinggal hak satu lagi. Bagaimanakah cara yang perlu kita kena buat? Memang orang hak yang tidak ambil tahu tentang hukum, tentang adab yang ditekankan oleh agama, maka dia akan buat keputusan mengikut nafsu dia. Berbeza dengan orang hak yang ingin setiap tindak tanduk dia bertepatan dengan agama. Orang hak yang setiap tindak tanduk dia ingin bertepatan dengan agama, dalam hal-hal yang seperti hak yang kita katakan saat ni tu, dia nak cari bagaimanakah penyelesaian pada sudut pandangan agama. Baik, penyelesaian dia kita kena tengok siapa hak yang mula jemput kita. Kerana orang hak yang mula jemput kita, dia lebih berhak berbanding dengan orang hak yang kediang jemput kita. Baik, kalau jemput hak yang pertama dengan hak yang kedua sama dalam waktu yang sama, warna dalam waktu sama, kita buat contoh, dia jemput dalam WhatsApp. Ni kita buat contoh lah, kita buat contoh saja. Kita tengok hak yang pertama masuk pada jam sekian, hak kedua pun masuk pada jam sekian, sama. Maka mana hak yang perlu kita kena dahulukan? Dalam hadis ni menyebut hak yang mana lebih dekat rumah dia dengan rumah kita. Sebab apa? Sebab hak jiran. Kan hak jiran lebih dekat dengan kita, lebih banyak hak dia berbanding dengan hak jiran hak yang jauh daripada kita. Maka kita tengok mana hak yang lebih dekat dengan kita. Okey, ni cara untuk kita menyelesaikan permasalahan hak yang kita cerita saat ni mengikut pandangan syarak sebagaimana hak yang difahami oleh ulama-ulama fiqh. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'a, rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak pernah makan sambil duduk bersandar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Baik, sebelum ni kita cerita tentang melakukan walimatul urs, jamuan perkahwinan. Apakah hukum dia? Dan sebelum daripada ni kita cerita berdasarkan kepada hadis tentang hukum menghadiri walimatul urs apabila dijemput. Baik, dua. Yang ketiganya, kita pernah cerita sebelum daripada ni, apabila kita hadir, apakah wajib kita makan ataupun hanya sekadar wajib hadir saja, juga kita bincang dah sebelum daripada ni. Jadi oleh kerana majlis walimatul urs melibatkan makan, sedangkan dalam agama Islam antara benda yang ditekankan adalah adab-adab ketika makan, maka Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ni menceritakan sedikit adab yang berkait dengan makan.
Dalam bab makan ada adab yang ditetapkan di dalam agama Islam. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya aku tidak makan sambil bertungkak. Makanan ada depan, duduk nyenggeng, contoh ni tukak, duduk nyenggeng makan. Ataupun duduk nyandok. Sebenarnya bab ataupun perkataan Rasulullah aku tidak makan dalam keadaan bertungkak lagu ni hadis ni ada beberapa penafsiran. Antara penafsiran duduk gitulah, makanan penuh duduk depan, buah macam ke orang-orang hak yang tertentu. Jadi apabila letak makanan depan banyak, pakak duduk baring belaka, letak batal pula, ambil makan. Rasul kata aku tidak makan dengan cara begitu. Maka apabila Rasul kata aku tidak makan dalam keadaan begitu, maka ulama bincang apakah hukum kalau kita makan dalam keadaan kita nyandar. Macam hak yang kita cerita contoh, hak yang kita buat contoh saat ni tu. Baik. Ramai di kalangan ulama, termasuklah ulama mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya makan sambil menyandar hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Menyalahi sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika menyatakan bahawasanya aku tidak makan dalam keadaan menyandar adalah Rasul nak kepada para sahabat dan umat dia mengikut apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan dan tauladan yang elok. Rasulullah bukan khabar saja-saja, bukan ada maksud yang tersirat daripada Rasulullah menceritakan dia tidak makan dalam keadaan bersandar. Jadi kalau orang makan dalam keadaan bersandar, nyandar, tukar tangan, sama ada tangan kiri ke tangan kanan ke, maka perbuatan tersebut menyalahi adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukumnya? Hukum dia makruh menurut pandangan ramai di kalangan ulama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingatlah, hukum dia makruh ni pun sekiranya tidak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, contoh orang tu sakit, mesti kena makan duduk dalam keadaan lagu tu, maka tidak menjadi masalah. Tidaklah dilarang sebab ada keuzuran. Soalan lagi, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil menyandar? Ulama hadis ketika mengkaji hadis ini, ulama masing-masing mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Antara apa yang disebut oleh ulama sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dalam keadaan menyandar kerana cara tersebut adalah cara orang yang sombong. Cara tersebut adalah cara orang yang sombong. Maka setiap cara dan perbuatan orang yang sombong perlu dijauhi, bukan perlu diikuti. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik muttafaqun alaih. Daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, wahai anak muda. Dia ghulam ni makna wahai budak. Dia terjemah wahai anak muda, sebenarnya terjemahan yang tepat wahai budak. Wahai budak, bacalah basmalah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada berdekatanmu. Hadis ini muttafaqun alaih, maksudnya dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah
setelah daripada kewafatan dan kematian Abu Salamah. Hak ni pernah kita cerita dah sebelum daripada ni. Antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Salamah, yang mana nama dia adalah Hindun. Jadi Rasul berkahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni ramai anak. Antara anak dia adalah Umar bin Abi Salamah. Umar masa tu kecil lagi, budak. Umar bin Abi Salamah kecil, budak. Jadi sampai masa giliran Ummu Salamah, Rasul berada di rumah Ummu Salamah. Lepas tu Ummu Salamah hidang makanan. Jadi apabila hidang dalam satu bekas. Jadi Rasul makan bersama dengan anak-anak tiri dia, makan dalam satu talang, dalam satu bekas. Baik, makan dalam satu bekas, dalam satu talang. Baik. Dalam satu bekas besar lah, kita macam kita talang lah. Rasulullah. Lepas tu anak tiri dia, budak. Jadi tengok makanan, pakak lalu dah, ambil lalu dah. Dan Umar masa tu apabila makan, dia kuih belaka, kuih hak tu, kuih hak ni, hak depan dia, hak jauh daripada dia ambil belaka. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik anak tiri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik dengan adab yang mulia, adab Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada Umar bin Abi Salamah, "Samillah", baca bismillah dulu. Tengok Rasul didik dia. Jadi kita penting kita didik anak-anak kita, hak yang masih lagi kecil, umur 5 tahun, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Masa tu kita kena didik molek. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok didik anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca bismillah. Rasul suruh baca bismillah. Jadi Rasul suruh dia baca bismillah. Di sana ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang hak yang makan dan orang hak yang minum baca bismillah. Antaranya adalah hadis yang lain daripada hadis yang kita bacalah. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila seorang di kalangan kamu makan, maka hendaklah dia sebut nama Allah, dia baca bismillah. Baik. Apakah hukum baca bismillah sebelum daripada makan? Ulama berbeza pandangan. Kebanyakan ulama, majoriti ulama berpandangan bahawasanya membaca bismillah hukum dia adalah sunnah muakkadah. Maksud dia sunnah muakkadah, sunnah yang tuntutan dia cukup kuat. Baik. Jadi kalau orang tu makan tak baca bismillah, tidaklah berdosa. Tapi dia telah melakukan perkara yang menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah. Dan di sana ada pandangan yang kedua, pandangan segelintir ulama fiqh mengatakan hukum baca bismillah sebelum daripada makan bukan sunat, bukan wajib. Ada pandangan yang mengatakan wajib. Jadi kalau khilaf di antara sunat dan wajib, maka bermakna pandangan yang mengatakan sunat adalah pandangan yang mengatakan sunat bukan sunat biasa, bukan sunat muakkadah, sunat yang kuat tuntutannya. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama membaca bismillah sebelum daripada makan, hukum dia adalah sunat bukan wajib. Ni pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama. Baik. Kita nak baca bismillah ni, adakah kena baca bismillahirrahmanirrahim ataupun cukup baca bismillah? Jawapannya cukup dengan ucapan bismillah. Bukan mesti bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah, cukup dah. Tetapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka tu lebih comel mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi sebelum daripada makan, sunnah muakkadah baca bismillah, cukup sekadar bismillah. Tapi kalau tambah ar-Rahman ar-Rahim,
Sebagian ulama kata hak tu lebih lagi comel. Baik. Orang hak yang makan ramai-ramai dalam satu hidangan, adakah tuntutan kepada setiap seorang baca bismillah ataupun hanya kepada seorang sahaja? Jawapannya tuntutan kepada setiap seorang. Mung sunat, aku sunat, sunat belaka ni. Cuma kalau sekiranya salah seorang daripada ramai-ramai tu baca bismillah, ni makan satu hidangan, ada seorang baca bismillah, hak lain tak baca bismillah, ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan memadai dah. Memadai, sebab benda memadai ni pandangan sebahagian ulama, kerana pandangan sebahagian ulama mengatakan kalau makan pada satu hidangan maka dikirakan sunat kifayah. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi kalau kita makan satu hidangan maka dituntut baca bismillah ke atas setiap seorang. Kita makan tapi kita tak ingat baca bismillah. Sebab memang tu ajar lagu tu. Makan tu dah ingat langsung. Kenyang baru ingat. Oh, nikmat ni baru ingat. Masa dak makan dah ingat. Dah makan baru ingat. Jadi orang hak yang dak ingat nak baca bismillah pada permulaan ataupun ditinggal baca bismillah pada permulaan, dituntut dia membaca bismillah pada pertengahan dia makan dengan ucapan bismillahi awwalahu wa akhirah ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah daripada Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Kalau sekiranya dia terlupa ataupun dia tertinggal membaca bismillah pada permulaan makan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Ada riwayat yang kedua, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Boleh baca belaka, bismillahi awwalahu wa akhirah, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillah ingat dah atau dak yang ngapa dah? Ngapa kena ngapa pula bismillah? Nyanyi lagu tu. Dah membayang wan. Bismillah tu tak perlu ngapa dah, ingat dah bismillah. Tambah awwalahu wa akhirah. Tambah hak tu je. Awalahu maksud dia bismillah dengan nama Allah, awalahu pada permulaannya, wa akhirahu dan pada penghujungnya. Pada asalnya disunat kita baca bismillah pada permulaan, tapi oleh kerana kita terlupa maka kita baca bismillah dengan nama Allah pada permulaannya dan pada penghujungnya. Bismillahi awalahu wa akhirah ataupun bismillahi fi awalihi wa akhirih. Boleh baca belaka dua-dua. Ada dua riwayat. Baik. Kemudian Rasul khabar kepada dia benda, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tengok Rasul suruh makan dengan tangan kanan. Hukum makan dengan tangan kanan adalah sunat. Hukum makan dengan tangan kanan adalah sunat. Baik. Makan dengan tangan kiri dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum dia adalah makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, makanlah dengan tangan kananmu, jangan kamu makan dengan tangan kiri, kerana syaitan dia makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bil yasar atau kama qala, kerana syaitan dia makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bil yusra atau kama qala. Jadi syaitan makan dengan tangan kiri. Dak kiralah mung kidar ke dak kidar ke, orang kidar ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena ajarlah makan dengan tangan kanan. Jangan pula ajar dengan makan dengan tangan kiri. Benda tu boleh ajar, takkan tak boleh nak ajar langsung. Baik, ada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia makan dengan tangan kiri. Maka Rasul suruh dia makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri di hadapan Rasulullah. Rasul kata makan dengan tangan kanan. Dia kata dia tidak mampu, wahai Rasul, tak mampu. Tak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Maka Rasul kata, semoga mung tidak mampu. Lepas daripada itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangan kanan dia sampai ke mulut sehingga dia mati. Baik, ini disebut dalam hadis. Jadi kita kena ajarlah. Kita kena ajar. Kita kena latih diri kita untuk buat kebaikan. Bukan payah pun nak makan tangan kiri. Apabila kita latih, kita ajar, dia boleh lah.
Benda manusia ni kan boleh latih. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wakul mimma yalik, makan daripada apa hak yang berdekatan denganmu. Ni makan adalah satu talang. Jadi makan adalah satu talang, ada orang 2-3 orang sebagai contoh. Kita dok makan hak depan kita pergi bahang hak depan orang. Mana orang? Allah. Kakak ni. Hak barang depan aku dia pergi makan. Dia ambil. Makan hak depan kita dululah. Makan hak yang berada di hadapan kita. Apa dok pergi bahang ganya hak yang depan orangnya. Baik. Tu adab ketika kita makan. Tapi jangan pula mu kena makan hak yang depanmu. Lepas tu tiba-tiba duduk dalam satu hidangan, hak depan kita kena sambal belacang. Hak depan kita. Hak ramai-ramai kata, makan pakat makan hak depan weh. Pakat makan hak depan. Hak yang Ju kata tu, hak depan dia ayam, daging, sutung, udang. Hak depan orang sambal belacang, budu, lada. Hak tu hak depan orang. Suruh makan hak depan weh, makan hak depan. Tu tak kena. Hak tu tak faham hadis gitu. Tu tak kena. Kawan hak depan ni kok jenis betul sodak, nya bahan juga, cebok juga, lada suak dalam mulut. Berai habis mata. Tu tak kena cara lagu tu. Kita kena faham, makan barang hak yang di hadapanmu ketika kita makan benda dalam satu hidangan ramai-ramai. Jadi benda hak ada depanmu, hak depan orang benda sama, tak apa bergiranya depan orangnya. Begitu cara dia, tu adab dalam kita makan. Baik. Katanya wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'atin min tharid faqal kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha rawahu al-arba'ah wa hadha lafdhu an-nasa'i wa sanaduhu sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa pernah disajikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangkuk besar yang penuh berisikan bubur roti. Okey, ada satu mangkuk besar. Lepas tu adalah bubur yang dicampur dengan roti-roti dalam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah bahagian yang ada di semua sisinya, makan hak yang ada depan, dan jangan kamu makan bahagian tengah. Jangan mula bahagian tengah, jangan. Sebab apa dia? Rasul sebut ni kerana sesungguhnya berkat makanan diturunkan di bahagian tengahnya. Jadi kalau tak ada tengah, maka kuranglah keberkatan. Baik. Kita tidak nampak keberkatan, kita tidak nampak keberkatan. Dia keberkatan, asal apa makna keberkatan? Apa makna barakah? Barakah ni adalah bertambah kebaikan. Dia kadang-kadang barakah saat itu adalah barakah yang melibatkan makanan sedikit mencukupi untuk orang ramai. Barakah yang keduanya adalah makanan yang kita makan ia tidak mendatangkan penyakit kepada kita. Kan makanan banyak mana hak yang mendatangkan penyakit. Sedap dah kira ni makanan ni sedap, makan ni sedap. Makanan hak tambah-tambah hak makanan hak yang zaman kita ni pula kan. Jadi boleh mendatangkan penyakit. Maka perlu kepada keberkatan agar bertambah kebaikan ketika kita makan sesuatu makanan. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatt kana idza ishtaha shay'an akalah wa in karihahu tarakah. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah tidak pernah mencela sesuatu makanan pun. Rasul tak pernah cela pun sesuatu makanan. Allahu akbar. Kita dok jaga, dak ambil, dok jaga langsung hati bini. Bini tu dah lah duduk carakan anak kecil lagi, duk kemah rumah lagi, duk basuh baju lagi, duk gosok baju kita lagi, duk jemur lagi, macam-macam. Tiba-tiba bini masuk ada silap sikit hari tu. Allah, makan bro macam ni. Okey, dok jaga langsung hati. Baik, Rasulullah ni di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mencela apa jua makanan. Itu Rasulullah. Jika menyukainya, baginda memakan. Dan jika tidak menyukainya, baginda tinggalkan. Jadi tidak
tak kena dengan selera, tak makan. Kena dengan selera, makan. Lepas tu orang puang kena sama juga. Sana kita kata kau lelaki, ni kata kau orang puang pula. Jadi orang puang kalau tengok tu lelaki dia tak ni tu, ada apa nak makan banyak, jangan pula paksa makan. Paksa makan, orang buat letih apa sekali, setuh 3-4 mulut punya orang. Kawan ni masih rebing duk rasa naik sampai ke atas kepala, jenggi pala-pala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya wa an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bishimal fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimal. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Tengok, tadi Rasul suruh makan dengan tangan kanan, kemudian Rasul kata jangan makan dengan tangan kiri. Bermakna makan dengan tangan kiri dilarang oleh Rasulullah. Cuma larangan makan dengan tangan kiri, larangan benda, di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Kebanyakan ulama fiqh kata larangan makan dengan tangan kiri adalah larangan makruh. Tapi larangan makruh bagi orang yang tidak mempunyai sebarang keuzuran. Orang hak yang ada keuzuran, contoh orang hak yang memang lupuh tangan kanan dia, boleh guna tangan kiri dia saja berfungsi, ataupun memang orang tak ada tangan kanan, tangan kiri dia berfungsi, maka hak tu tidak menjadi masalah. Orang hak yang ada tangan kanan, tangan kiri boleh buat belaka, maka dia jangan makan tangan kiri. Rasul larang. Baik. Macam hak yang kita kata tadi lah, mungkidar ke tak kidar ke, berusahalah buat benda hak yang terbaik. Hak yang Rasul kata ni adalah benda yang terbaik. Baik. Kemudian Rasul kata sebab benda, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi jangan duk ajar makan dengan tangan kiri. Kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Abu Qatadah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu minum, maka janganlah bernafas dalam bekahnya. Dulu bekas air besar, air banyak dalam. Kayak gini lepas daripada kita minum, orang lain pula nak minum. Jadi kita minum, kita pun bernafas dalam, masuk nafas kita dalam, kayak gini orang lain minum pula. Kan menjijikkan. Baik. Jangan buat begitu. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud an Ibn Abbas nahwu wa zada aw yanfukh fihi wa sahahu Tirmidzi. Maksudnya Abu Daud telah meriwayatkan hadis yang sama melalui Ibnu Abbas tadi daripada Abi Qatadah, namun di dalamnya ditambah atau meniup bahagian dalamnya. Tiup juga dilarang. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Kemudian membahagi giliran di antara para isteri. Ini bagi orang hak yang ramai isteri lah. Dia ada perbincangan berkenaan dengan menjaga giliran di antara isteri-isteri. Hak ni kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.